Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam tazkirah ringkas pada hari ini. InsyaAllah ada manfaatnya. Tajuk pada hari ini iaitu ibadah membangun jiwa rukuk dan sujud. Ibadah dalam arti kata yang terbatas lebih bersifat tata cara kerohanian, menghubungkan hamba dengan Khalik. Ibadah dalam arti kata yang luas mencakup hubungan dengan Allah, sesama manusia, persekitaran dan sistem. Rukuk dan sujud tidak hanya dibatasi dalam solat sahaja, tetapi ia terkandung hikmah yang besar pada abid atau ahli ibadah. Jiwa rukuk dan sujud membayangkan rasa kehambaan yang tinggi terhadap pencipta. Ia membawa natijah patuh, taat, akur dan tunduk dalam kehidupan. Kehidupan manusia memerlukan sifat patuh pada titah perintah Allah, sifat taat kepada pantang larang Allah, sifat akur kepada perbuatan baik dari Allah, dan sifat tunduk kepada hikmah kejadian daripada Allah. Konsep ibadullah dan ibadur rahman ini adalah simbolik kepada asas pembentukan sikap, watak dan akhlak, supaya apa yang diimani dan diyakini diterjemahkan dalam amal. Amal yang soleh menghasilkan iklim hidup dan hubungan sama manusia yang soleh juga. Pada hakikatnya, alam dan segala kejadian yang berkaitan dengannya memiliki sifat kehambaan juga. Memahami sunnatullah ialah memahami gerak kerja alam yang sentiasa patuh dengan ketentuan Allah dan menatijahkan keseimbangan, keteraturan dan ketertiban terjadi. Jiwa rukuk dan sujud membawa kepada khusyuk dan menjadikan akal, hati dan amal manusia dalam fokus tumpuan. Fokus ini dipandu oleh ihsan yang tinggi, bahawa meskipun dalam melakukan amal soleh yang disebut oleh hadis Rasulullah, kita tidak melihat Allah, tetapi keyakinan yang tinggi pada hati ialah Allah melihat kita. Ini sifat insaf ketuhanan atau God consciousness. Asas ihsan atau God consciousness menjadi terlalu penting para abid ahli ibadah, kerana ia menjadi merawita atau pengukur yang membezakan manusia melakukan amal dengan pertimbangan Allah. Ia dilakukan kerana Allah ikhlas dan sentiasa merasakan apa yang dicakap, dibuat dan diamalkan dalam pemerhatian Allah. Jiwa rukuk dan sujud bakal membangunkan satu peribadi yang terhubung baik dengan Allah dan memiliki keyakinan Allah itu adalah segala-gala dalam hidup ini. Daripadanya manusia memiliki daya tawakal yang tinggi di samping usaha yang berterusan untuk mencari redha-Nya. Allah berikan kita akal untuk berfikir dan menjana ilmu. Allah berikan kita hati untuk melakukan pertimbangan yang terbaik, dan Allah berikan kita daya untuk melakukan amal yang diizinkannya. Lalu amal itu akan berkembang sebagai barakah. Barakah dalam konteks jiwa rukuk dan sujud tidak saja memberi manfaat pada diri sendiri, tetapi juga kepada yang lain. Sifatnya ibarat mata rantai yang berkembang, memberi manfaat pada yang lain. Kejujuran yang dimiliki apabila diterjemahkan dalam amal memberi kebaikan pada yang lain, dan yang lain akan memiliki sifat yang sama, bakal memberi manfaat pada yang lain pula. Ibadah dalam erti kata yang luas tidak sekadar melepasi lingkungan spiritual rohania
Asas spirituality yang menghubungkan kita dengan Allah secara rohania menjadi landasan mengembangkan amal soleh dalam pelbagai dimensi kehidupan. Jiwa rokok dan sujud nantinya terlihat dalam dakwah dan tarbiyah. Ianya terguna pakai dalam proses pengilmuan dan pendidikan. Ianya dimanfaatkan dalam muamalah dan membina jaringan komunikasi dan muafakat. Dia membangunkan jiwa jamaah dan muafakah supaya wujud, iaitu kepintaran kita memahami cabaran dan masalah daripadanya menjadikan Islam lebih berhemah dan bijaksana. Para pendengar yang saya kasihi, justru membangun jiwa rukuk dan sujud dalam konteks ibadah yang luas menjadikan asas takwa sebagai tunjang amalan. Tampaknya manusia cenderung lupa dan lalai dan menyebabkan kecelaruan dan kekeliruan terjadi. Sebab itu konsep aqimus salah atau bina salah solat itu memberi natijah mengenai pekerti manusia yang berwatak fahsyak dan mungkar. Fahsyak dan mungkar boleh terjadi dalam hubungan sesama manusia, boleh berlaku dalam sistem muamalah dan jual beli, boleh berlaku dalam proses pengilmuan dan pendidikan, boleh terjadi dalam usaha mengatur sistem. Melainkan jiwa rukuk dan sujud menjadi pedoman kepada kita apa saja yang dilakukan terhubung kait dengan maksud kekhusyukan kita dalam membina solat. Jiwa rukuk dan sujud ini menjadi terlalu penting dalam dan di luar solat, kerana Islam itu agama yang indah. Keindahan Islam tidak saja terlihat dalam solat, tetapi rohul solat terlihat pada pekerti dan sosial, amalan dan sistem. Akhirnya, melakukan solat kita dianjur membersihkan hati dan mensucikan diri, istiqamah dalam jamaah dan binaan ukhuwah, supaya rohul masajid terpancar di luar dan menjadi sumber ikutan dan pedoman kepada manusia lain. Itulah Islam dalam konteks ibadah yang menjadi sumber contoh kepada umat manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.